Hello, hai, kembali lagi pada minggu ini bersama dengan aku Acuzul di channel Sorak Media dan aku akan kongsikan dengan korang macam mana hendak turunkan berat badan dan juga senaman-senaman bagi orang yang berbadan besar. Okey, pada minggu ini aku akan kongsikan dengan korang semua 5 sebab kenapa korang tak turun berat badan walaupun sudah diet. Yang pertama, makan dengan jumlah yang terlalu sedikit. Okey, kita sebenarnya sudah sedia maklum, jika kita makan dengan berlebihan, badan kita ataupun berat badan kita akan naik. Tetapi apa yang akan terjadi sebenarnya sekiranya kita makan dengan jumlah yang terlalu sedikit? Untuk pengetahuan korang, badan kita ini ada satu sistem yang memberi perlindungan kepada seluruh tubuh badan kita apabila ianya berasa terancam. Jadi, apa yang berlaku di sini adalah apabila kita tidak mendapat makanan yang sepatutnya, tubuh badan kita akan beralih kepada starvation mode. Sebenarnya ianya akan menyebabkan kadar metabolisme badan kita menurun dan ianya juga menyebabkan badan kita ni sukar untuk menyingkirkan lemak-lemak yang ada. Jadi keputusannya menyebabkan sangat sukar untuk kita hilang berat badan. Okey, yang kedua, pilihan makanan yang tidak tepat. Sewaktu kita membeli belah di pusat membeli belah ataupun di pasar, kita harus membaca label nutrisi makanan yang tersedia. Kadang-kadang kita ni mudah terpedaya dengan label pada permukaan sesuatu makanan yang kita beli. Sebagai contoh, low fat, sedangkan ianya mengandungi jumlah kalori yang sangat tinggi. Okey, antara contoh yang paling dekat adalah keju. Sebenarnya tiada keju yang low fat. Dan semestinya keju itu satu makanan yang mempunyai kalori yang sangat tinggi. Begitu juga dengan produk-produk lain yang kita ambil. So, setiap makanan yang kita ada perlulah tengok jumlah kalori yang terdapat di dalam makanan tersebut. Mungkin ada yang tertanya pada aku, macam mana jika makanan tersebut tak ada jumlah kalori yang terpapar? Okey, mungkin kita boleh dapatkan bantuan aplikasi-aplikasi yang tersedia di mana sekarang ni pelbagai aplikasi yang ada di Google Play dan juga App Store kita. Sebagai contoh, MyFitnessPal. Ia memberi detail dan juga nutrisi makanan yang kita ambil dengan kadar yang agak tepat. Okey, yang ketiga, tidur yang mencukupi. Untuk makluman korang, apabila kita tidur, badan kita akan melakukan proses restorasi dan juga pemulihan. Dalam masa yang sama, badan kita juga melakukan proses pembakaran lemak jika kita mendapat sebarang tidur yang berkualiti. Jadi, pastikan korang dapat tidur yang cukup di antara 6 hingga ke 8 jam sehari bagi memaksimalkan proses pembakaran lemak. Dan jika korang berasa sangat susah nak tidur, aku ada beberapa tips yang aku ingin kongsikan dengan korang, dan tips ini aku juga amal sendiri, di mana gelapkan seluruh bilik dan dengar muzik yang sangat menenangkan, dan ia akan memberi gelombang kepada otak untuk berehat dengan secukupnya. Dan sedar tak sedar, korang sudah pun berada di alam mimpi yang indah. Sebab keempat berat badan korang tidak turun adalah korang tidak minum air yang mencukupi. Okey, untuk makluman korang, minum air masak dapat melancarkan proses pengaliran oksigen ke seluruh badan korang dan dalam masa yang sama memberikan badan kita tenaga yang diperlukan untuk terus membakar lebihan kalori dan juga lemak sepanjang hari. Jadi, jika kita minum air dengan terlalu sikit, sebenarnya menyebabkan badan kita gagal untuk beroperasi dengan semaksimal yang mungkin. Jadikan kebiasaan pada diri kita untuk minum air sekurang-kurangnya 2 liter satu hari bagi melancarkan ataupun bagi badan kita beroperasi dengan lebih baik. Dan untuk pengetahuan korang, minum air masak ini sebenarnya mempunyai banyak kelebihan. Antaranya dapat melicinkan kulit dan memberikan tenaga sepanjang hari berbanding minuman-minuman yang lain. Untuk poin kelima ini, sebenarnya aku dapat banyak pertanyaan daripada rakan-rakan yang melakukan diet ataupun senaman. Kenapa tempoh berat badan tak turun ni terlalu lama? Kadang-kadang sehingga 2 hingga ke 3 minggu. Kadang-kadang dah sebulan diet, dah sebulan buat diet,
tetapi sebulan tu juga berat badan tak turun langsung. Okey, untuk pengetahuan korang sebenarnya menghadapi tahap plateau, okey, ataupun plateau stage. Bukan palatau. Palatau tu sebenarnya benda lain. Okey, untuk pengetahuan korang, selepas korang menjalani tempoh rutin pengurangan berat badan selama beberapa ketika, akan ada satu tahap di mana berat badan korang tersekat, dan tahap itu adalah kita panggil tahap plateau. Ianya di mana pada tempoh ini berat badan korang tidak akan berganjak dan korang akan mula berasa kecewa dengan graf yang mendatar. Apa yang aku boleh sarankan adalah untuk korang ubah pemakanan korang ubah senaman korang. Mungkin korang boleh ubah diet korang yang selama ini mungkin korang hanya tetap kepada diet Atkins, dan mungkin dah tiba masanya untuk korang beri perhatian kepada kalori defisit badan korang juga. Begitu juga dengan senaman. Jika selama ini korang hanya tertumpu kepada satu jenis senaman ataupun tertumpu kepada satu jenis rutin, mungkin korang boleh buat penambahan kepada rutin senaman. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bukan korang hanya memberi tumpuan kepada jumlah repetition senaman korang, tetapi beri tumpuan kepada jumlah senaman yang dilakukan. Sebagai contoh, jika selama ini korang hanya tertumpu kepada squat dan lunges, mungkin korang boleh tambah senaman seperti push up, dip, tricep dip dan sebagainya. Dan apabila korang membuat penukaran ataupun penambahan plan diet dan juga senaman ini, ia akan mengejutkan badan korang dan membuatkan badan korang terkeluar daripada zon plateau tersebut. Sepanjang tempoh melakukan senaman ataupun tempoh untuk mendapatkan berat badan ideal ini sebenarnya merupakan satu tempoh yang sangat adventurous, dan ianya pasti dapat dilakukan dengan baik jika korang enjoy the process dan have fun sepanjang program. Oh ya, aku ada satu lagi tips yang aku boleh tambahkan untuk korang. Sepanjang korang melakukan diet ataupun senaman, elakkan unnecessary stress di dalam program yang dilakukan. Apa yang paling penting sepanjang korang melakukan proses senaman ini adalah korang perlu enjoy, have fun, challenge yourself, dan pasti korang melakukan sesuatu senaman dan juga diet plan yang sesuai dengan kondisi badan korang dan konsisten sepanjang melakukannya. Okay guys, itu saja 5 tips tambah 1 tips tambahan untuk korang menurunkan kembali berat badan korang dan mengamalkan gaya kehidupan yang lebih sihat. So aku wish good luck kepada korang semua. Do your best, same as well to me. So keep fighting. Bye bye.